Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami adalah terdiri daripada Azrin, Tasnim, Mashita dari saya sendiri, kemudian Cikgu Rawaida Nawar. Kumpulan kami akan membentangkan kit media yang telah dihasilkan, di mana untuk kit media ini kami telah memilih topik subjek perniagaan tingkatan 4, topik 2 organisasi perniagaan, di mana subtopik yang akan diperincikan di dalam media kit ini. Kit media ini adalah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan, di mana membezakan interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan yang berlainan. Ini adalah subtopik berkenaan ni lah. Jadi untuk standard pembelajaran khusus, iaitu kita punya objektif yang ingin dicapai dalam PDPC ini, yang ada 3 perkara. Yang pertama adalah murid dapat menguraikan sekurang-kurangnya 3 jenis faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Kemudian yang kedua, murid boleh menguraikan sekurang-kurangnya 2 perbezaan antara faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Dan yang ketiga, berdasarkan kit media ini, murid boleh membuat sekurang-kurangnya 1 perkaitan dan 1 aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Untuk sesi pembelajaran dalam PDPC bagi topik ini, apa yang guru buat untuk sesi set induksinya di sini, guru akan menayangkan video, di mana dalam video ini terdapat simulasi perubahan jenis telefon Nokia daripada tahun 1992 hinggalah 2017 yang berdurasi antara 1 minit hingga 1 minit 28 saat, sambil mengarahkan pelajar menjawab helaian soalan yang disediakan. Di mana di dalam set induksi ini, guru akan membuat satu edaran lembaran latihan, di mana dalam latihan ini adalah berkaitan dengan video set induksi ini. Bila selesai menonton video, guru menyoal pelajar mengenai video yang ditayangkan. Guru akan merumuskan simulasi dengan mengaitkan bab sebelumnya, iaitu gagal persaingan dalam perniagaan. Pelajar pula, apa yang perlu dibuat apabila menonton video ini, pelajar perlu mengisi helaian soalan yang guru sediakan tu. Kemudian pelajar memberi maklum balas dengan menjawab soalan guru. Pelajar memberi perhatian apa yang disampaikan oleh guru. Video ini telah disediakan seperti beginilah secara atas talian. Dalam tempoh guru memulakan set induksi, guru akan mula-mula mempamerkan video ini dengan mengedarkan lembaran kerja yang berkaitan dengan video ini. Video ini yang berdurasi antara 1 minit hingga 28 saat ini akan oleh murid dalam masa sama. Murid perlu menjawab lembaran kertas yang disediakan oleh guru. Setelah selesai menonton video yang telah dipaparkan di atas talian ini, murid perlu menjawab lembaran kerja ini. Ini adalah lembaran kerja yang telah diedarkan kepada murid terlebih dahulu sebelum murid mula menonton video yang akan ditayangkan. Setelah selesai ni, guru akan membuat perkaitan dan kemudian guru akan masuklah kepada isi pelajaran. Isi pelajaran melalui perkembangan idea ini, di mana matlamatnya adalah untuk menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan juga objektif perniagaan. Apa yang perlu dibuat di dalam aktiviti ini, di mana guru akan menyediakan 6 set soalan mengikut warna, di mana murid yang terdiri daripada 20 orang itu akan membentuk 6 kumpulan, di mana kumpulan ini seorang wakil akan datang memilih satu kad yang berwarna, yang di mana kad-kad yang diwarnakan ini terdiri daripada
soalan, di mana setiap kumpulan perlu membincangkan soalan-soalan yang diberikan. Kemudian jawapan yang telah diperoleh akan dibentangkan ataupun dikongsikan di dalam kelas. Okey. Kemudian apa yang dibuat lagi? Guru akan memberi markah hasil daripada pembentangan murid. Okey. Pelajar akan menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh guru dan juga rakan-rakan di dalam kelas berkenaan dengan topik yang telah mereka bincangkan di dalam kumpulan. Okey, itu adalah dalam langkah pertama untuk pengembangan bagi topik ini. Yang seterusnya, bahagian yang seterusnya di dalam kita punya kit media ini, untuk penggunaan slide sepenuhnya adalah berkenaan dengan perkaitan antara faktor dalaman dan faktor luaran dalam analisis SWOT, di mana perkembangan idea ini kita nak lihat perkaitan lah. Yang bahagian ini akan menggunakan slide secara sepenuhnya. Oleh itu di sini saya telah membina satu langkaran yang akan memfokuskan kepada subtopik yang akan dibincangkan di bawah subtopik ini. Okey, di mana kalau kita lihat di sini kita ada 4 perkara yang akan dibincangkan di dalam perkaitan antara faktor dalaman dan faktor luaran dengan analisis SWOT. Okay, kalau kita lihat di sini, saya telah membina 4 perkara di sini, di mana setiap perkara ini dia mempunyai huraian yang lebih mendalam. Apa yang guru perlu buat untuk menggunakan kit media ini, guru hanya perlu menekan. Contohnya di sini kita ingin melihat subtopik pertama di bawah perkaitan ini, iaitu faktor dalaman. Okey, kita hanya tekan kepada faktor dalaman ini, kita akan lihatlah huraian secara detail berkenaan dengan subtopik yang berada di dalam faktor dalaman. Okay, contohnya di sini faktor dalaman kita ada pengeluaran, keuangan, teknologi, penyelidikan dan R&D. Di sini guru akan membuat penerangan yang lebih detail. Okey, sekiranya faktor dalaman ini telah selesai dibincangkan, kita akan klik gambar home ini untuk kembali ke muka hadapan ni. Okey, begitu juga untuk subtopik yang kedua bagi berkaitan antara faktor dalaman dan faktor luaran. Dengan analisis SWOT ini, kita hanya tekan faktor luaran. Okey, di sini faktor luaran terdiri daripada pelbagai faktor lah. Yang pertama kita ada faktor politik, yang kedua kita ada faktor ekonomi, yang ketiga kita ada faktor sosial, budaya, yang keempat kita ada undang-undang, yang kelima kita ada ekologi dan yang keenam kita ada teknologi. Okey, kesemua faktor luaran ini kita akan boleh lihat secara perbincangannya secara detail dengan klikkan link yang diberikan ini. Contohnya di sini ekonomi. Okey, kita akan lihatlah perbincangan berkenaan ekonomi. Okey, sekiranya selesai perbincangan, kita boleh pergi kembali kepada home. Kita akan pilihlah subtopik yang seterusnya. Contohnya di sini sosio budaya. Kalau kita tengok di sini sosio budaya, kita ada antara sosio budaya yang mempengaruhi kepada kita punya faktor luaran tadi, ada bahasa, struktur masyarakat, kepercayaan dan sebagainya. Okay, kalau kita nak kembali kepada home tadi, kita boleh pergi ke seterusnya, iaitu undang-undang. Okay, dalam undang-undang ni, kita boleh buat huraian di sini. Kemudian kita ada hak-hak pengguna berrelated dengan undang-undang. Kalau kita nak pergi home balik, kita boleh tengok ekologi pula. Ekologi macam gini, berkaitan dengan alam sekitar. So, selesai perbincangan, kita akan pergi ke home semula, melihat kepada teknologi. Okey, begitu juga kalau kita dah selesai pergi ke home semula, pergi kepada politik. Okey, kemudian selesai kita akan pergi ke home. Selesai perbincangan untuk subtopik yang kedua, kita akan kembali kepada menu utama tadi. Menu utama kita ada perbincangan yang pertama, kedua dan yang seterusnya berkenaan dengan analisis. Okey, analisis faktor dalaman dengan luaran terhadap SWOT. Okey, kalau kita tengok sini analisis ni ada dua perkara yang mempunyai aspek-aspek yang tersendiri lah. Faktor dalaman kita ada kekuatan, kelemahan, faktor luaran kita ada peluang dan ancaman. So seterusnya kita pergi pula kepada
perbincangan terhadap SWOT analisis. Faktor dalaman dan luaran ini dipengaruhi oleh SWOT analisis. Kat sini tak ada strength, weakness, opportunities dan juga threats. Okey, seterusnya kita akan lihat secara details apa itu SWOT analisis yang boleh kita guna pakaikan di dalam faktor luaran dan dalaman yang telah kita pelajari tadi. Okey, seterusnya selesai sahaja perbincangan berkenaan SWOT ini, kita pergi kepada menu-menu tadi. Okey, untuk topik ini apa yang perlu dipelajari hanyalah 3 subtopik utama untuk mengenal pasti adakah murid memahami dengan baik slide yang ditayang oleh guru. Kita boleh menguji murid dengan beberapa soalan. Di sini saya telah sediakan 3 soalan related dengan topik. Jadi untuk saya pergi ke link soalan tu, saya hanya klik pada link ini, saya akan dapatlah soalan. So pada soalan pertama ini, saya akan paparkan. Kemudian pelajar akan diminta untuk memberikan jawapan secara spontan. Beberapa pelajar akan dipilih. Okey, setelah cikgu berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, guru akan menunjukkan jawapan sebenar. Okey, jawapan sebenar yang related dengan pelajar yang telah tepat, guru akan memberikan satu dorongan motivasi dengan menekan button ini. Okey, setelah selesai soalan pertama, guru akan pergi kepada soalan kedua. Okay, soalan kedua juga langkahnya sama di mana guru akan memaparkan soalan ini, kemudian memberi masa dalam beberapa saat kepada murid untuk baca soalan dan faham, kemudian guru akan meminta murid menjawab secara spontan. Beberapa murid yang lain akan dipilih untuk menjawab soalan yang related dengan topik ini. Kemudian, apabila guru telah berpuas hati, guru akan memaparkan jawapan yang sebenar. Sekiranya jawapan murid menepati ataupun hampir dengan jawapan ataupun skema jawapan yang diberikan, guru akan memberikan token kepada murid ataupun motivasi kepada murid dengan membunyikan. Begitu juga seterusnya lah. Ada 2 soalan sahaja. Okey, untuk langkah yang seterusnya, apa yang guru akan buat untuk sesi penilaian murid untuk memastikan sama ada murid ini memahami dengan baik ataupun tidak topik yang telah dibincangkan tadi, guru menyediakan satu set lampiran kerja latihan. Di sini guru hanya mengedarkan lembaran kerja. Dalam masa yang sama, guru akan memaparkan soalan ini di skrin projektor. Okay, guru akan memberikan masa beberapa minit untuk pelajar menjawab soalan. Okay, setelah pelajar berjaya menjawab, guru akan berbincang jawapan yang tepat dengan memaparkan skema jawapan. Okay, guru dan murid akan menyimak jawapan yang diberikan oleh murid. Okey, ini adalah skema jawapan yang boleh murid comparekan dengan jawapan yang telah mereka sediakan. Okey, ini adalah bagi penilaian. Untuk sesi penutup, sebelum habis kelas bagi sesi untuk pengajaran PDPC ini, guru meminta murid untuk menghasilkan satu peta minda bagi membezakan faktor luaran dan dalaman serta analisis SWOT yang telah dibincangkan dalam topik ini. Okey, itu sahaja bagaimana Kids Media ini digunakan bagi PDPC topik yang dibawa oleh guru, iaitu mata pelajaran perniagaan. Bagi tajuk utamanya adalah organisasi dan perniagaan. Okey, sekian, terima kasih daripada saya dan juga rakan-rakan.